Takkan kamu tak kenal sahabat seperjuangan kamu sendiri? Maka menangis sahabat Nabi sebut, ya Rasulullah, macam mana kami nak kenal? Macam mana kami nak kenal jasad dalam baju besi ini ialah milik Anas An-Nadhr? Batu hadis kalian, kalau tengok kenapa istimewa sangat puasa ni, ambil kupasan ulama yang paling mudah kita nak faham. Seorang ulama yang bernama Imam Abdullah Asy-Syarqiti. Siapa ulama bernama Imam Abdullah Asy-Syarqiti ni? Dia adalah seorang ulama yang masyhur satu ketika dulu di bumi Hijaz. Masyhurnya ulama di bumi Hijaz bernama Imam Abdullah Asy-Syarqiti ni, dan dia ni seorang ulama yang hebat dalam semua bidang. Kemudian dia adalah ulama yang sangat tegas di atas prinsip ilmu. Yang mana batil, dia kata batil, dia tentang, dia lawan kebatilan. Yang mana benar, orang tak mau bersungguh dengan kebenaran, dia akan perjuangkan untuk tegakkan kebenaran. Imam Abdullah Asy-Syarqiti. Dan pada zaman dia itu bertembung dengan seorang ulama Hijaz yang berdebat dengan dia berkaitan dengan isu takwil. Dan ulama ni buta mata dia, dan dia kata takwil Al-Quran ni tak boleh ditakwilkan. Maka Imam Abdullah Asy-Syarqiti lah pada waktu tu dia bangkit dan lawan ulama ni. Sehinggalah hadis kalian, ringkaskan cerita, dia dibuang daripada bumi Hijaz, diharamkan dia untuk pijak di bumi Hijaz kerana ketegasan ilmu dia. Akhirnya bila dia keluar daripada bumi Hijaz, dibuang kerana ketegasan ilmu dia, maka dia pusing hadis kalian banyak tempat-tempat untuk sebarkan ilmu. Akhirnya hadis kalian dia meninggal dunia di bumi Mesir. Ni Imam Abdullah Asy-Syarqiti. Bila dia meninggal, maka orang kutip balik kata-kata hikmah dia, bukukan kata-kata hikmah dia, nasihat-nasihat dia, dan juga kalam-kalam ilmu dia. Sehinggalah ada satu kata-kata kupasan dia hadis kalian dalam kitab yang masyhur tu, menyebut tentang bagaimana pandangan dia, kupasan dia tentang berpuasa di bulan Ramadan. Kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, hebatnya puasa di bulan Ramadan ni sehingga menyebabkan Allah Ta'ala sendiri tak bagi malaikat catat berapa angka daripada amalan ni, dan juga Allah sendiri yang nak bagi kepada kita berapa jumlah dia, berapa angka dia waktu bertemu dengan Allah. Kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti apa? Hebatnya ibadah puasa ni memang Allah Ta'ala arahkan, perintahkan kita melaksanakannya semata-mata untuk dia, untuk Allah. Pertama sekali kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, bila kita berpuasa, benda yang paling utama kita tak boleh buat ialah makan dan minum. Bila puasa, mana tak boleh makan, tak boleh minum di siang hari puasa. Dan puasa itu pula menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sehingga tenggelamnya fajar. Maknanya kita tak boleh makan, kita tak boleh minum, dan kita tak boleh melakukan perkara yang ikut kehendak nafsu syahwat kita di bulan waktu kita berpuasa. Takkan kamu tak kenal sahabat seperjuangan kamu sendiri? Maka menangis sahabat Nabi sebut, ya Rasulullah, macam mana kami nak kenal? Macam mana kami nak kenal jasad dalam baju besi ini ialah milik Anas An-Nadhr? Sedangkan wahai Rasulullah, daripada hujung kepala sampai hujung kaki dia hancur dihentak dengan tikaman tombak dan juga lembing. Nabi kata buka. Bila Nabi buka, Nabi menangis. Dan dia ni hadis kalian ada duit pada waktu tu, dan dia nak mulakan perniagaan dan hidup baru dia. Ni kisah Anas ni. Tuan-tuan pergi buat umrah, mutawif bawa pergi ke Uhud, kan? Ke gua Uhud. Takkan dia tak cerita tentang salah seorang lelaki bernama Anas An-Nadhr? Menangis Rasulullah. Dia beli baju besi, dia tak mulakan perniagaan dia kerana berlaku perang Uhud. Dia tak mulakan hidup baru dia, beli baju besi yang sahabat Nabi pun tak tahu baju besi yang dipakai itu dia, dan tak kenal pula. Kenapa tak kenal? Hancur muka dia. Kenapa? Sampai tahap dia, usia dia 18 tahun, anak-anak kita 18 tahun. Buat apa lah ni tuan-tuan? Bolehkah berjuang sampai tahap tu? Dah. Nak suruh pergi beli ayat ketui pun, ayat ketui tahu sini dah, ayat batu nak buka puasa pun malah. Mak ayah suruh beli pun malah. Nak jadi macam Anas An-Nadhr. Tengok Ja'far bin Abi Talib, pak saudara Nabi, gugur dia lagi dahsyat. Nabi pilih, aku pilih Ja'far untuk menjadi ketua perang. Kalau sekiranya Ja'far gugur syahid di medan perang, kata Nabi, maka yang akan menggantikan tempat dia ialah Abdullah bin Rawaha.
Kalau Abdullah bin Rawahah pun gugur syahid, kata Nabi, maka Zaid bin Harisah akan menggantikan tempat dia. Tapi kalau tiga-tiga gugur syahid, kata Nabi, maka kamu pilihlah sendiri pemimpin yang akan pimpin kamu di medan perang, yang paling beriman dan paling bertakwa kepada Allah berbanding kamu. Ini kriteria dia. Nabi suruh pilih. Akhirnya memang tiga-tiga gugur. Macam mana gugurnya syahidnya? Ja'far bin Abi Talib, saudara Nabi SAW. Dia berperang, dia pegang satu panji Islam sebab dia ketua perang. Kemudian dia pegang pula pedang di tangan dia satu lagi. Tentera kufar lawan serang dia sebab dia ketua perang, pegang panji Islam. Yang dapat jatuhkan panji Islam ni, kira dah jatuh bendera ni, kira menang lah. Mereka tuju dia dulu. Akhirnya dicantah tangan yang Ja'far pegang bendera Islam. Melambung tangan Ja'far bin Abi Talib dengan bendera panji Islam yang Nabi bagi ni. Sebelum tangan dan sebelum bendera dan tangan tu jatuh, maka Ja'far dia buang pedang yang dia pegang di tangan satu lagi dan dia sambut pula bendera Islam tu. Biarkan tangan dia, pedang dia jatuh ke bumi berdebam. Dia pegang dengan satu tangan, dia julang pula ke arah langit, dia menjerit Allahu Akbar. Mari tentera musuh cantah satu lagi tangan dia. Allah Ta'ala takdirkan melambung ke atas tangan dengan bendera dia. Ja'far buat apa? Ja'far terjun daripada kuda. Dia baringkan batang tubuh dia di tanah padang pasir itu. Dia julang kedua-dua kaki dia sambut bendera Islam. Julang ke arah langit laut, Allahu Akbar. Datang tentera kufar, pacu kuda dengan selaju-lajunya. Cantah pula kedua-dua kaki Ja'far bin Abi Talib. Punya hebat dia pertahankan amanah Nabi ini, bendera Islam sebagai ketua perang. Allah Ta'ala takdirkan bendera tu jatuh tepat dengan mulut Ja'far bin Abi Talib. Dia sambut dengan mulut dia, dia gigit, dia kancing dengan garham dia. Mari tentera kufar cantah terbelah dua Ja'far bin Abi Talib. Pasal apa sampai ke tahap tu mereka ni? Anak ulama sebut dah tadi, kefahaman dan keyakinan mereka tak sama macam kita. Kalau ambil ibadah puasa ni pun dah lah. Puasa ni memang kita buat kerana Allah. Bahkan kita dah mampu dah bukti kepada Allah, ya Allah, kehendak kami makan dan minum. Memang tu keperluan kami, tapi kami korbankan kehendak kami kerana mengutamakan kehendak Engkau, wahai Allah. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau falsafah mengorbankan kehendak diri kita sendiri kerana mengutamakan kehendak Allah ni, kita boleh bawa dalam kehidupan kita di luar Ramadan sampai kita mati bertemu dengan Allah. Macam mana nilai Allah Ta'ala terima kita di saat kita kembali bertemu dengan Allah. Kita jadi hamba yang sentiasa memberikan keutamaan kepada kehendak Allah. Nak buat apa pun kita fikir kehendak Allah itu dulu. Nak pilih apa pun kehendak Allah Ta'ala itu dulu. Nak putuskan apa pun kehendak Allah Ta'ala itu dulu. Inilah falsafah yang kita dididik dan kita diajar dalam ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak.